Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pertama, saya ucap terima kasih atas pelawaan daripada pengurusi. Lama dah dia beritahu, dan insya-Allah bulan depan saya datang tarikh macam hari ni juga. Tapi hari Sabtu malam Ahad, hari ni Rabu malam Khamis. Sebetulnya saya nak cakap tajuk lain, tapi saya dapat tajuk daripada pengurusi, jadi saya menghormati tajuk. Dan sebenarnya tajuk tu bagus, kerana dengan sebab tajuk tu, maka yang nak cakap dia kena baca dulu. Faham? Kalau tajuk tak bagi, cakap saya bebaslah. Baik. Bila sebut kata kurban, Melayu panggil korban. Kurban. Kurban ni pernah dengar tak kalimat qaruba? Hampir. Ini sahabat qarib. Masa nak qarib? Sahabat yang hampir. Kurban, apa dia kurban? Suatu perbuatan yang hampirkan diri kita dengan Allah. Itu kurban. Dan kalau tuan-tuan tengok filem Hindustan pun ada dia kurbani kan? Kurban. Baik, saya nak masuk tajuk. Daripada mana para ulama ambil, atau kita ni bercakap, kita ambil nama korban ni ambil mana? Ambil daripada ta'rif. Tahu tak ta'rif? Ta'rif dia apa dia? Korban ni apa dia? Ma yuzbahu minan na'am. Apa-apa binatang yang disembelih, binatang itu mesti binatang yang kena zakat kalau cukup syarat. Binatang apa yang kita duk bayar zakat? Kambing, kan? Kambing, kitab lama kambing dia eja kahmim banga, jadi kembang. Tapi kambing lah orang baca. Ingat tak kitab lama? Kucing, kacang ejaan sama. Panduan buat bubuk Ashura kan, masukkan sinun tanun. Sinun tanun tu santan. Lagi masukkan apa dia? Kaf canga, kucing. Kucing. Kucing ke kacang? Kacang. Tu kita silap. Binatang ternak yang kena zakat ni apa dia? Kambing. Apa sahaja jenis kambing. Tapi kambing biri-biri dengan kambing ada janggut tu, dia boleh buat korban, tapi umur tak sama. Dia ada beza dia. Tang kambing, tapi umur dia tak sama. Lembu, kerbau, apa dia lagi? Biri-biri, unta. Dan jangan terkeliru, kita kerap keliru. Kita kata bela ayam kena buat keluar zakat. Bela ayam dia tak kena buat keluar zakat ayam. Orang kaya bela ayam, dia buat keluar zakat perniagaan. Pernah dengar ada ayam bismi? Dia buat keluar zakat. Keluar zakat, bahkan yang terbaru dia bagi makan percuma kepada orang yang miskin. Hak kaya segan sikit nak pergi. Okey, bela ayam banyak, kena zakat tak? Zakat apa? Perniagaan. Bukan zakat kambing. Bukan zakat ayam. Dia bela burung puyuh banyak, kaya raya bela burung puyuh. Okey, zakat yang dia keluar bukan zakat puyuh, zakat perniagaan. Demikian juga rumah sewa dia berlambat-lambat,
yang dia keluar bukan zakat rumah sewa, zakat perniagaan. Adapun kambing yang kita bela tak pasang niat nak berniaga, bela saja, yang zakat dia keluar zakat kambing, cukup 40 ekor kena zakat lah. Tapi sekiranya dia bela kambing dan dia bela pun ada, beli pun ada, dia duk jenis jual beli, zakat yang dia keluar zakat perniagaan, bukan zakat kambing. Boleh beza tak? Jangan pula zakat kambing bayar, zakat perniagaan bayar. Satu benda dia tak datang zakat dua kali. Kembali balik tajuk, apa dia korban? Sesuatu yang disembelih daripada binatang yang kena zakat. Negara kita apa dah? Kambing biri-biri, lagi kambing kacang, kambing apa lagi? Kambing bur ke, kambing apa, jamna pari ke apa ke, tu semua tu kambing lah. Kambing. Cuma kambing biri-biri ni Arab panggil dha'nu biri-biri bulu tu. Yang tu umur korban dia 1 tahun pun tak apa dah. Jadi kalau ada orang dok kata buat korban apa kambing umur 1 tahun sehari, ni biri-biri. Kamu kambing kacang 2 tahun masuk tahun ketiga, lembu 2 tahun masuk tahun ketiga. Kambing biri-biri kalau gigi di depan ni, kalau luruh umur 6 bulan pun boleh buat korban, sebab dia kira dah balik dah. Rupanya binatang ni gigi depan ni luruh cukup umur. Kita cukup umur ni dengan mimpi, dengan umur cukup. Binatang dia tak, gigi luruh tu tanda, dengan syarat gigi tu bukan kita pergi cabut. Binatang yang kita sembelih, kambing, lembu, kerbau atau kerbau, ada orang baca apa, kerabu, kerbau, unta sini tak ada lah. Unta umur korban dia teruk sikit, 5 tahun masuk sehari tahun yang ke-6 baru sah. Jadi kalau buat korban sembelih unta, rasanya wartawan akan ambil gambar. Wartawan akan ambil gambar. Sembelih unta ni yang bagus, unta tu berdiri, kita sembelih masa dia berdiri. Tapi kaki kiri dia yang depan kita ikat supaya dia terbalik sebelah tu. Baik. Tuan-tuan tengok ada lembu yang disembelih hari korban. Tengok kan? Tengok ada lembu yang disembelih tapi dia buat lembu tu dia buat berniaga. Ada tak? Orang hak duk berniaga lembu, berniaga daging kan. Dia pergi cari lembu orang, kemudian dia sembelih, dia lapah, bawa daging tulang, dia pergi market. Orang panggil daging ke man daging ke apa ke. Binatang tu sembelih juga, tak cukup syarat tak apa. Bahkan kalau capik sah, kalau buta pun tak ada masalah apa-apa, sebab yang tu sembelih untuk daging, bukan kerana Allah. Itu bukan korban. Baik, sambung lagi masalah dia, sembelih buat apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, sembelih kerana Allah. Sembelih kerana Allah. Jadi kenapa awak sembelih? Kerana Allah. Bila kerana Allah, kita buat bagi molek lah. Bila nak bagi molek ni, kena mengaji. Bila tak mengaji, banyak orang buat korban dia Allah Ta'ala tak terima sebagai korban. Dia ada akal sendiri dia buat, nak bagi orang suka, tapi Allah Ta'ala tak mau korban tu sebab tak cukup syarat. Cara dia nanti kita akan bincang kemudian. Sembelih korban ni bila? Hari raya korban hak yang pertama. Barangkali kita akan raya hari Jumaat kan? Jumaat raya. Esok pakat-pakat puasa lah. Esok dengan puasa Arafah dan puasa hari Khamis boleh gabung sekali lah. InsyaAllah saya dan anak-anak pakat-pakat puasa lah. Kalau ayah puasa, mak puasa, anak-anak puasa. Baik, besok puasa Arafah. Hari Jumaat tu hari raya haji lah. Bila sembelih korban ni, bila boleh sembelih? Raya haji, raya pertama, 2, 3 dan 4. Tapi nak sembelih korban ni mula dia bila?
mesti setelah selesai khutbah raya. Nampak tak? Yang ni tuan-tuan jangan duk penin. Saya kebetulan lah saya ambil Selcom. Tuan-tuan ambil apa? Selcom juga kot. Ada U-Mobile lah bagai. Saya ambil Selcom sebab saya ambil package dapat handphone dan dapat YouTube boleh buka 100 GB. Jadi boleh dengar banyaklah ceramah-ceramah agama ni. Jadi bila dengar ceramah agama, kita dengar daripada ulama-ulama Azhar, ulama Suria, kita dengar kita faham. Tok Syekh ni duk cakap ikut mazhab Maliki. Tok Syekh ni cakap ikut mazhab Syafi'i, kita kenal. Tuan-tuan kalau dengar yang orang-orang lain duk ceramah kadang apa gini ustaz nu ngajak macam lain. Kalau perasan dengar ada orang Arab yang duk di Indonesia. Arab duk Indonesia boleh cakap bahasa Indon. Kan dia duk cakap bab korban. Tuan-tuan dengar jadi penin. Kambing sekok boleh buat korban satu keluarga. Tuan-tuan dengar penin tak? Yang kita duk buat sebelum ni kambing sekok berapa orang? Seorang. Ni kambing sekok satu keluarga. Hak kita duk buat tak betul. Kambing sekok boleh satu keluarga. Jawapan dia tu mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i. Jangan duk penin sebab kita ambil Islam ni ambil kod mazhab. Dan kita tak mampu ambil Islam direct Quran hadis, kita tak mampu, kita tak faham. Contoh tak faham ni bukan payah mana pun. Cuba tuan-tuan dengar contoh Anak saya yang kecil sekali, umur 8 tahun, saya tengok dia pakai baju tu dah masuk hari yang kedua. Saya tanya dia, mandi tak? Dia kata mandi. Saya kata apa mandi pakai baju tu balik? Dia kata mana terbalik? Baju pakai elok. Nampak tak? Faham tak? Saya kata mandi tak? Mandi apa pakai baju tu balik? Dia kata mana pakai baju tu mana pakai terbalik pun. Saya kata pakai baju tu balik, dia kata baju tak terbalik. Nampak tak? Budak tu dia faham macam tu. Ayat Quran, hadis ni pun dapat kat setengah orang dia tak faham, dia ajak kita, lagi kita tak faham. Antara contohnya, ni saya dengar sendiri ni. Orang buat korban dilarang potong kuku lembu. Faham? Dilarang potong kuku lembu. Saya pun tanya dia tanya saya, betul ke buat korban tak boleh potong kuku lembu? Saya kata berlambak orang potong kuku lembu. Kami panggil kasut lembu. Dan saya tengok baru sekali orang potong kuku lembu. Tahu tak Pinang Tunggai? Nak raya korban besok, saya balik kampung Meracun, bawa tong air, saya nak beli tulang kaki lembu lah. Singgah kat Pinang Tunggai, satu puntung dia jual 15, 4 jadi RM60. Dia apa tanya saya, nak potong tak kuku dia? Nak buang kasut dia? Buang. Tu orang buang kuku lembu? Tak. Yang saya faham, kuku lembu tak boleh potong. Saya kata kuku lembu tak boleh potong sebelum ke selepas. Hak tu hak saya faham. Kuku lembu tak boleh potong sebelum sembelih. Saya kata mana ada manusia potong kuku lembu sebelum sembelih? Orang dok potong kuku lembu ni lepas pada sembelih. Ada hadis sahih Nabi larang potong kuku lembu? Tak. Dilarang tu potong kuku kita. Kita nak buat korban, dilarang potong kuku. Dah melih korban, baru potong kuku. Nampak tak beza? Kuku kita pergi kata kuku binatang korban. Lari jauh tak? Lari jauh tak lari jauh? Lari jauh tak? Dua abang korang tak boleh potong kuku lembu. Siapa dia pernah potong kuku lembu sebelum korban? Nampak tak beza? Sebab tu nak ambil hadis Nabi, ambil bersama ulama yang faham hadis. Bila sembelih raya korban hak pertama tu, bila selepas
kita dengar khutbah. Solat hari raya, dengar khutbah, habis khutbah boleh sembelih selalu. Dan saya rasa, saya tak tahu dah di sini macam mana, barangkali tuan-tuan tak sembelih lagi lembu korban, melainkan semayang Jumaat dulu. Faham tak ni? Sebab apa? Bila buat sembahyang raya dengan takbir raya lagi, kalau kita pergi perebah lembu nak sembelih, sekejap saja lagi sembahyang Jumaat pula. Tak dan, lagi nak sembahyang pula tak dan. Jadi kita bawa kepada lepas sembahyang Jumaat. Setengah tempat dia buat korban, sembelih dia hari yang kedua. Sebab hari pertama ni kalut nak mula pada awal pagi tak boleh. Kod mana pun sembelih binatang korban ni selepas sembahyang raya, itulah waktu paling afdal. Dan kalau boleh kita sembelih sendiri. Hari nak sembelih korban ni dia 4 hari aja. Tapi mazhab kita 4 hari tau. Hari raya pertama, hari 10, 11, 12, 13. Ada setengah mazhab sembelih korban 3 hari aja. Hari raya pertama, kedua, ketiga, keempat tak boleh. Kita ikut mazhab kita kan. Mazhab kita berapa hari? 4 hari, termasuk hari raya korban, hari yang keempat, kira-kira hari Isnin tu lah. Bila boleh sembelih korban, jangan sampai masuk waktu maghrib. Usaha juga buat sebelum masuk maghrib. Tu clear nah. Okey. Bila kita faham situ, binatang korban ni sebut kata korban, zakat diwajibkan tahun kedua hijrah. Dan sembelih korban juga disyariatkan pada tahun kedua. Rupanya tahu dah tahun kedua. Nabi hijrah ke Madinah tahun pertama, mai tahun yang kedua. Tahun kedua itu fardu puasa, disyariatkan puasa. Zakat fitrah pun tahun tu juga diwajibkan. Nak buat korban juga tahun tu. Rupa-rupanya tahun pertama tu tak ada lagi korban. Tahun yang kedua baru ada. Dan tuan-tuan tahu kan, kita mula solat masa di Mekah dah mula solat dah kan. Lepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Adapun macam korban dia tahun yang kedua hijrah. Jadi syariat kita dia macam tu lah. Dia beransur-ansur. Bila benda tu beransur-ansur, kita kena ingat, jangan kita kata pula kita lah pun beransur-ansur, tak boleh. Faham tak? Benda tu dah ada dah lengkap dah. Jangan kita kata, jangan kata pula kenapa kamu minum arak. Islam, awal-awal Islam pun arak orang minum. Jadi aku minumlah, nanti aku taubat tak? Jangan. Benda yang dah lengkap kita jangan ganggu. Sebab benda tu sudah lengkap. Dengan Islam ni, kalau kita nak pakai akal, susah. Kita kena ambil ulama, ambil Quran, ambil hadis Nabi, baru kita boleh faham. Baik, masuk lagi benda berikutnya. Apa dalil kata kurban ni disebut dalam Al-Quran? Tuan-tuan perasan tak ayat ni? Kalau imam baca silap pun kita boleh sambung, ada tak? Inna a'tayna kal kausar, ada tak? Fasalli li rabbika wanhar. Mula-mula tak ada kaitan dengan ayat korban. Hak kedua tu Allah Ta'ala kata fasalli, hendaklah kamu solat. Solat tu solat apa? Idul Fitri, Idul Adha. Kita panggil Aid, Arab panggil Aid. Idul Fitri, Idul Adha. Allah Ta'ala kata hendaklah kamu solat menyembah Tuhan kamu, dan wanhar, dan hendaklah kamu sembelih lembu, sembelih binatang korban di tengkok. Tu pun ada orang salah faham. Dia faham hendaklah kamu solat dan pegang tengkok. Faham tak? Solat dah pegang tengkok. Faham? Solat dah pegang. Kenapa pegang tengkok? Allah Ta'ala kata solat dan pegang tengkok. Ya Allah, sebenarnya solatlah kamu Idul Adha dan sembelihlah binatang di tengkoknya. Faham tak? Faham tak? Faham? Faham tak ni? Dia jadi ni, saya buat misal sikit.
PKP ni, anak-anak banyak dah duduk di rumah. Saya ni suka makan sayur kangkung. Anak yang duduk di rumah nak masak kangkung kat saya, nak tanya kat kedai kangkung, malu tak? Anak umur 20 dah tanya kedai ni kangkung kan, malu tak? Malu tak kangkung tak kenal? Malu. Buka internet, tulis kangkung, dia keluar main gambar kangkung, pergi cari dak kedai sayur kangkung tu. Tu nak bagi faham, lagi faham. Sebut kata pegang tengkok ialah tengkok binatang, bukan tengkok kita. Faham tak ni? Dan nak cerita keliru ni, saya tanya anak saya, kangkung nak tak? Nak. Saya tengok dia buka puasa, dia tak makan kangkung. Saya tanya, tadi kata nak makan sayur. Ya, kenapa tak makan? Loh, mana tahu kata kangkung tu sayur. Nampak tak? Ini ni keliru dia, anak cuma tak makan. Tapi kalau solat dipegang tengkok, orang tengok awak ni tak faham. Nak beritahu kata tengkok ni, pernah dengar tak sungai Wanhar ni tengkok. Di Mesir ada tempat nama Damanhur. Pernah dengar tak orang nama Damanhuri? Damanhur, dam tu darah, nuhur tu sungai. Sungai, darah mengalir seperti sungai. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang nama tempat tu kadang-kadang kita faham. Contohnya tebing tinggi, mesti ada tebing yang tinggi. Ada tak tempat nama Nyok Sebatang? Sini Ponsu 1000 tu main tahu mana? Nah, orang tua-tua barangkali boleh tahu. Baik, nak masuk balik tajuk. Bila sebut kata sembelih korban ni, hari raya korban, hari itu Allah Ta'ala suka anak Adam ni kerja dia sembelih. Kalau boleh sembelih tu, sembelih sendiri. Kalau boleh. Saya nak tanya, reti tak? Larat tak sembelih sendiri? Kalau tak larat nak sembelih sendiri, wakil kat orang. Dan saya nak ajar tuan-tuan cara yang mudah nak buat korban, kan payah mana pun. Tuan-tuan bagi duit tak 700? Susah tak? Mula-mula wakil pengurusi suruh pergi cari lembu. Kemudian lembu bawa balik mai dah. Pengurusi pula kata, ni lembu kamu ni aku beli dah. Kemudian wakil pula kat pengurusi suruh sembelih lembu. Wakil pula kat pengurusi kata imam suruh bedak daging lembu. Berapa kali wakil? Banyak kali kan? Kerja banyak dah nak buat. Apa salahnya masa bagi duit tu, tuan imam, tuan pengurusi, saya wakilkan sekian pada menghasilkan korban atas nama saya. Habis. Maknanya pengerusi pergi cari lembu, cari kerbau, cari kambing. Okey, dah balik mai dah. Kemudian pengerusi panggil, mai tengoklah lembu hampa semua. Tak payah duk wakil dah suruh sembelih. Cukup. Okey, cuma yang jadi masalah, orang Melayu kita ni dia suka duk bercakap banyak. Dia kata tu lembu korban saya. Maka korban yang sunat dia bertukar jadi wajib. Wajib tu sah, pahala wajib, tapi kita nak makan tak boleh. Lagi dia akan masuk lagi kumat lagi berat. Kalau boleh sembelih sendiri, kalau pandai macam mana pun, kalau perempuan tu pandai macam mana pun, jangan sembelih sendiri. Kita ada mazhab kita perempuan tak boleh sembelih binatang. Tuan-tuan pernah tengok tak? Orang perempuan belakang pernah sembelih ayam tak? Pernah tak sembelih ayam? Tak pernah. Lembu? Kambing? Kenapa tak pernah sembelih? Sebab kita ikut Tok Guru. Orang perempuan makruh sembelih lembu. Kalau perempuan sembelih lembu, saya nak tanya lah, riuh tak? Ada cadang nak buat menantu? Menantu perempuan boleh sembelih lembu.
biar betul. Yang lagi teruk, lembu dia boleh berubah. Perempuan kok mana kalau pandai pun sembelih lembu, biar laki-laki yang buat. Laki-laki tak pandai, biar orang lain. Orang buta jangan sembelih lembu, nanti silap. Dan bila sebut kata sembelih-sembelih ni, bila kita buat korban, tolong-tolong, kita jangan potong kuku, jangan potong rambut, kalau kita ni termasuk peserta yang akan buat ibadat korban. Okey, saya nak masuk kepada poin-poin yang susah juga nak cerita, masa berjalan cepat. Elokkan buat beberapa perkara yang boleh menyebabkan korban kita tidak sah. Cuba tuan-tuan fikir, tengok Ustaz. Lembu korban ni, daging yang kita nak bagi pada orang miskin tu mesti daging yang mentah, yang tak masak lagi. Tak ada masalah lah simpan sak dalam peti air. Tapi jangan kita masak, panggil orang miskin mai makan. Korban tu dia kena daging mentah. Maka bila buat ibadat korban, pastikan tumpuk yang kita dapat tu ada bahagian untuk orang miskin. Saya nak sebut, kalau tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan buat. Ada satu tempat tu, saya pergi kuliah Zuhur tengah hari, saya pergi dia jemput. Saya tanya pengerusi hak jemput saya, awak besen banyak sangat tu. Besen color hitam buat banyak sangat. Ni, tuan-tuan boleh buat. Besen tu lepas susun 7-7. 7. Saya kata 7 tu 7 apa? 7 tumpuk Ustaz. Oh, 7 tempat. Maksudnya macam mana? Setiap subesen tu ada A, B, C, D, E, F, G. Sampai berapa pun. Dan setiap besen tu ada nombor. Kenapa 7? Sekok lembu 7 tumpuk. Setiap besen tu lepas pelekat kertas tu lepas buah plastik, lepas guna pen marker, tulis nama siap-siap dah. Nama siap dah. Aminah binti Dolah. Dia nak apa? Dia nak daging korban 1/3. 2/3 dia nak tinggal. Hak tinggal tu bagi kat siapa? Fakir miskin. Barangkali juga bagi kat orang kaya. Ada setengah tu dia buat korban, dia hello, dia transfer duit. Kan dia tumpuk yang mana tu? Tumpuk yang ketiga. Semua dia tinggal. Jawapan dia, kita bagi kat fakir miskin, ke semua tak apa, sebahagian pun tak apa. Dia tak ada nak main duduk Johor ke duduk Singapura mana tu. Clear lah. Setiap bahagian tu itu menjadi hak peserta korban. Bukan kita ni yang menentukan dia. Korban di tempat kami ni kena tinggal 2/3, ambil 1/3. Jangan. Daging korban tu milik siapa? Peserta tu dia bayar duit. Dia nak macam mana? Saya nak satu tumpuk semua saya nak bawa balik. Saya nak bedak sendiri ke orang miskin, saya nak bungkus sendiri, semua saya buat sendiri, bagi kat dia semua 1/7. Jangan siapa kacau. Itu hak dia. Dengan doa abang, korban buat di sini, ambil sikit saja 2 kilo, bagi tinggal kat kami. Jangan tu lembu tu daging saya punya, bukan daging kamu. Saya dah bayar duit dah. Okey, cumanya nak abang, ada setengah orang dia buat korban tadi, daging dia buat makan kenduri. Ni jaga-jaga. Sekiranya dia dapat 1 tumpuk, tidak ada bahagian untuk orang miskin, korban dia terganggu. Sebab korban dia kena daging tu ada sikit dapat ke orang miskin, dapat tu mentah. Dia kena mentah. Sebab tu kita tak perasan tok-tok guru dengan kita ni siapa pandai. Tok-tok guru dengan kita siapa pandai. Mereka pandai banyak pada kita. Tentang perasan tak? Tok guru dia mengajar aja, tapi duit ada tak? Kadang-kadang ada orang kaya dia main, tok guru ni lembu ni saya nak bagi kat tok guru lah, buatlah apa pun. Tok guru faham tak lembu tu nak buat apa?
Kalau tok guru orang bagi kat lembu kat dia esok seekor lembu, 2 ekor lembu, buat apa? Apa yang sesuai lembu tu nak buat apa? Orang kaya bagi. Tok guru kata kita buat korban kot. Buat korban. Baik. Jawapan dia, bila nak sembelih, sebelum sembelih Tok Guru cari 7 nama orang yang tak mampu buat korban, 7 orang. Bila buat korban, atas 7 nama tadi, 7 nama, budak-budak pondok ramai ada nak makan. Ramai. Tok Guru pesan pada hak sembelih, potong mai 10 mai kat saya. Hak mentah mai kat saya. Dah sampai, pi bagi kat fakir miskin 1 kilo 2 ni, orang miskin, syarat nak bagi sah korban, kita bagi sikit kat orang miskin. Hak baki kamu rebuih, potong kecil-kecil, kita buat cicah ayat asam. Korban tu sah atas 7 nama, orang miskin dapat tak sikit daging korban? Dapat. Sah. Faham tak? Korban atas 7 nama, peserta korban RM1 pun tak buat keluar. Okey, yang bagi lembu tadi, dia dapat pahala bagi lembu buat korban tadi, dapat pahala kat 7 nama tadi. Itu contoh. Dan demikian juga jaga-jaga, kadang-kadang ni kita terlampau kreatif atau kreatif. Lembu saya nak tanya, sama besar tak? Sama besar tak lembu? Ni saya nak balik sekejap lagi. Perasan tak ada satu kedai dia jual ayam bakar madu ke. Belakang dia tu ada jual pasu bunga. Pasu tu ada kan? Ada. Saya duk pisah beli ayam tu. Orang meniaga ayam ni, dia abang tak kepada orang yang jual ayam kat dia? Saya nak saiz standard macam ni. Kalau besar sangat, rugi saya. Kalau kecil sangat, tak seronok lah orang yang beli. Betul tak? Lembu korban ni, bila sampai kat kita, semua harga sama 700. Kadang nanti 50. Ada kecil, ada besar. Apa perasaan peserta korban? Tahun lepas aku masuk lembu kecil, tahun ni masuk lembu kecil lagi. Faham tak ni? Tu Imam Ustaz Fitri tu, abang dia buat korban tahun lepas lembu besar, tahun ni adik dia lembu besar pula. Yang aku duk lembu kecil sedia. Faham tak? Ni saya reka nak bagi faham ni. Maka masa tu datanglah kreatif. Tak kreatif. Bagaimana kalau kita sembelih ke semua lembu, sebut seekor lembu 7 nama, lepas sembelih kita gue, kita gue banyak kan. Dan sekarang sebelum gue kita timbang, campur-campur, kita bahagi dengan peserta korban. Kalau lembu tu 10 ekor, maknanya 70 tumpuk, kita bagi 70. Nampak macam pandai tak? Macam dapat sama banyak tak? Baik, orang jenis ni saya nak tanya. Katakan masa duk timbang-timbang gue tu, baru dapat tahu ada seekor lembu, orang tengkok dia tak putih. Apa jadi kat lembu 10 ekor tu? Cuba jawab soalan saya. Gue nak kreatif ni. Allah, lembu ada seekor, orang tengkok tak putih. Apa jadi? Kesemua lembu tadi tak boleh dimakan. Gue sangat. Sebab kita tak tahu lembu mana hak tengkok orang tak putih. Gue. Satu, kesan negatif. Yang kedua, peserta korban disunatkan makan daging lembu hak dia masuk korban. Bila gue hak dia makan tu lembu hak dia punya kan orang punya? Hak mana? Hak apa punya? Tak tahu. Lagi ada kemungkinan dah tumpuk bahagian kamu, lembu bahagian kamu sikit pun tak dapat kat orang miskin. Sikit pun tak dapat. Orang miskin sikit tak dapat. Faham tak ni? Dah kita gue berlaku kat Padang Serai. Dia beli ayam 2 ekor,
Balik-balik dia bang suruh potong kecil. Balik-balik tengok ada sekok orang tengkok tak betul. Dua-dua ekor ayam tadi buang. Kenapa buang dua-dua ekor? Jawapan dia tak tahu hak mana satu orang tengkok tak betul. Tu kesan tu. Ingat, kita disuruh sembelih dan kita tengok binatang yang kita sembelih atau orang sembelih kita tengok. Kita disunatkan makan daging lembu korban yang korban tu bukan korban nazar, korban sunat. Kita sunat makan lembu korban kita. Bila kita gui kita makan hak siapa? Satu. Yang kedua, ada tak serta korban dia tunjuk ke orang. Itulah lembu korban aku. Automatik bahagian dia jadi korban wajib. Dia tak boleh makan. Bila dipigui 10 ekor, dia makan. Daging korban siapa dia makan? Mungkin hak dia punya pun boleh jadi. Jadi sebab tu ikut SOP sembelih korban, sekok lembu 20 orang urus. Comel tak sekok lembu 20 orang? Lembu sekok 20 orang proses. Daripada nak perabah dia, nak semelih dia, nak lapah dia, nak potong nu, potong ni, potong daging, nak timbang ambil plastik, macam-macam nak beda. Sesuai tak? Sekok lembu tu habis untuk 7 orang. Tak campur dengan lembu ni. Kita puas hati tak tengok lembu kita? Lembu kita kena semelih, selesai semua 7 orang di situ. Baik. Aku dapat lembu kecil, mereka dapat lembu besar. Awak, ni kata cabut undi. Mana kita nak tahu nak jadi? Soalan. Kalau kita nak yang sempurna, apa kita kena buat? Kita beli lembu masa dia kecil lagi. Beli hak kala putih masa kecil lagi kita bela. Sampai besar lembu tu lembu siapa? Lembu kita. Kita buat korban lembu kita cantik. Tapi bila duit bagi dekat pengerusi pergi cari lembu, kadang-kadang ada tak lembu tu kecil? Ada. Kecil-kecil sah ke tak sah? Sah. Jangan duk campur. Bila buat budak korban ni, kerap kali peserta yang buat tadi dia bayar duit lebih kan? Tuan-tuan jangan duk buat tak percaya pula. Tak buat tak percaya. Lembu ni aku tahu beli kat kelapa sawit tu. Faham tak ni? Dia duk audit, tak ada buat audit. Dia pergi tanya tukang lembu, hanjui kat tu imam berapa ribu? Faham tak? Hanjui kat tu imam berapa ribu? Kalau dia kata 3,500, setumpuk berapa tu? Aku jual 3,500, setumpuk berapa tu? Baru 500. Aku buat korban setumpuk 700. 200 lari pergi mana? Faham tak? Dia duk audit. Sebenarnya berapa kali mesyuarat nak boleh dapat lembu? Faham tak ni? Berapa banyak duit yang digunakan nak buat mesyuarat, nak pergi ambil sewa kemah, nak cari plastik, cari tukang semelih, tukang ni, tukang pancu ayam, orang masak nasi, banyak kerja tak? Okey, sebenarnya termasuk sekali ke semua itu dalam duit 700 tu. Faham tak faham? Makanya duit habis ke semuanya, daging korban 1/7 jadi milik kamu, sah walaupun lembu tu kecil. Tak jadi isu lembu kecil besar. Yang penting lembu tadi cukup umur. Yang tu yang penting. Soalan dia, kalau lembu kecil tu sah, lembu besar boleh tak kita buat 8 orang? Saya kata bukan takat 8, 14 orang pun boleh. Tapi tak sah. Kenapa tak sah? Unta hak besar mana pun 7 orang, mana boleh buat 14 orang? Satu. Seekor lembu maksimum dia 7 orang, tak boleh lebih. Dan boleh tak kita bagi daging lembu upah kepada tukang sembelih? Saya nak tanya Ustaz, tukang sembelih ni saya nak tanya, dia duk ambil upah tak? Dia duk ambil upah tak?
Dia ambil upah tak tukang sembelih? Kadang-kadang ada tak tukang sembelih ni volunteer. Tiap-tiap tahun dia. Orang tak bagi upah, dia tak kata apa. Bagi upah, dia seronok. Tak bagi apa, dia tak kata apa. Habis semua sembelih korban, kita bagi kat dia 2 kilo, 3 kilo. Upah tak ni? Bukan upah. Tak bagi kat saya pun saya tak bising. Tetapi sekiranya yang sembelih dia minta, mana upah aku sembelih, aku nak daging, yang tu ganggu. Dan sekiranya kalangan kita ada buat korban, daging sebagai upah, korban kita cacat. Kerana upah tak boleh diguna ambil pada daging. Tapi hak dah buat ibadat korban, duk tolong lapah-lapah kerja teruk tak? Kerja teruk tak? Teruk, kerja teruk. Peserta korban, dia dapat daging korban. Ada tak yang tak buat kerja apa, duk main tunggu sekali dapat daging? Ada tak? Berapa kilo dapat? Sini standard berapa kilo? Sekilo kot, sekilo. Kadang-kadang dapat sekilo, dia pergi 2 beranak tak? 2 beranak. Beratok jauh-jauh, tak beratok jauh-jauh. Han duk jauh sikit lagi, muka sama dengan muka aku, duk jauh-jauh. Sagi balik naik satu motor tak? Naik satu motor berapa kilo dapat? 2 kilo. Itu tak jadi masalah sebab depa ni bukan dapat upah sebab depa tak buat kerja, kita bagi kat dia. Satu lagi, orang buat kerja kadang kita bagi lebih kan? Dia buat kerja, upah apa pun, duit apa pun tak dapat. Tak ada duit apa. Kita bagi kat dia 2 kilo, orang lain sekilo. Upah ke? Bukan upah saja nak bagi. Bereslah. Saya pernah dapat daging korban sampai 4 kilo, bukan upah. Orang bagi kat saya siapa pun saya tak tahu. Jadi isu dia, jangan guna daging untuk bayar. Misal dia, sekok lembu upah sembelih RM100. Yang sembelih kata, tak bagi duit tak apa, tapi bagi daging. Jawapannya, kalau bayar daging sebagai upah, lembu korban kita tu dah jadi cacat. Fahamlah, jangan bayar upah. Baik, isu dia, bila buat korban ni, ada tak tulang? Ada tak tulang? Ada tak kulit? Ada tak kepala? Ada tak kaki? Ada. Benda tu boleh jual tak? Jawapan dia, tuan korban tak boleh jual. Kerana kalau jual, awak dapat duit. Walau duit patah balik mai kepada orang lain, tak boleh jual. Yang boleh buat macam mana? Kamu sedekahkan kulit, sedekahkan lembu. Sedekahlah kat siapa-siapa, bukan sebagai upah. Bila dia dah dapat, dia nak jual, silakan. Okey, dan kadang-kadang saya nak tanya sikitlah. Seronok tak dapat daging korban, dapat tulang sama? Seronok tak? Seronok tak? Seronok tak dapat tulang sama? Seronok. Ni satu kampung, saya tak sebut nama, makcik ni teringin nak tulang. Tapi tulang tak ada langsung. Dia pun pergi tanyalah, awak daging semua, tulang tak ada ke? Ni kampung, saya tak bak nama tempat nah. Urus dia bagian tu jawab, lembu ni tak ada tulang makcik oi. Pan lembu ni tak ada tulang. Sotong pun ada tulang. Tuan-tuan tahu tak apa dia yang berlaku? Rupa-rupanya tulang-tulang tadi lepas buh dalam gundi gula. Tolak kat toke bihun sup. Soalan yang tolak tu kamu ambil tulang, minta izin tak daripada tuan lembu? Dan sekiranya bahagi 2, patah balik separuh kepada tuan lembu korban, cacat berlaku lagi di situ. Jangan ada benda-benda korban yang dijual. Berbeza keadaan, kita sedekah kulit tu kepada tukang sembelih. Dia memang tak ambil upah, tak bagi apa pun dia tak kata apa. Tapi bagi kulit kat dia, dia dapat kulit, dia jual. Itu tak jadi halangan.
Sebab kulit bukan bayaran upah kepada apa yang dia buat. Baik, kalaulah tuan-tuan ni dekat nak pencen dah. Tiba-tiba ada lembu tambat dekat pagar rumah. Orang kan tanya apa? Orang tanya apa? Cikgu, pencen ni nak belah lembu pula ke? Orang Melayu kita ke peramah? Betul tak? Kita basuh kereta, lepas kata apa? Basuh kereta ke? Kan, tuan-tuan jawab pada dia. Awak ingat aku tengok aku basuh motor? Faham dah lah. Sebenarnya orang Melayu kita dia macam tu. Belah lembu pula ke pencen ni? Dak. Habis tu buat lembu? Ni lembu korban aku. Habis. Lembu tadi bertukar daripada korban sunat jadi korban wajib. Dia dan tanggungan dia tak boleh makan. Tapi anak-anak yang balik pada jauh yang dia tak tanggung lagi boleh makan. Sebalik anak-anak dia hak kecil-kecil yang dia tanggung lagi tak boleh makan. Punca dia mulut pi kata ini lembu korban aku. Kalau orang tanya juga nak jawab macam mana? Nak belah lembu pula ke? Tak. Inilah lembu korban sunat aku. Lembu korban sunat aku. Boleh makan. Faham? Ataupun kata macam ni, hang boleh tanya tak soalan lain? Soalan ni tu lepas aku kena dah aku tak boleh makan. Dan tak jadi kesalahan daging korban tadi, kita mulut dah silap menyebabkan kita tak boleh makan. Barangkali daging itu kita sedekah kat jiran sebelah, jumlah dia luar biasa atau tak luar biasa? Macam mana bagi kat aku sampai 4 kilo? Saya nak tanya, kalau dapat daging korban 4 kilo, tuan-tuan rasa apa? Pelik sampai 4 kilo ni. Pelik ni. Isteri jiran kata apa? Mulut silap. Dia pi abang tu lembu korban dia. Tu yang dia bagi banyak. Setelah orang tu dapat, dia masak, kalau dia bagi tuan korban ni makan, tak jadi kesalahan. Sebab daging tu milik jiran sebelah, bukan milik tuan korban tadi dah. Boleh clear tak? Clear yang tu. Ini jaga-jaga sikit. Bahasa saya kadang-kadang susah faham sikit. Saya kalau beli nasi lemak, saya tanya tuan kedai, nasi lemak ni sedap tak? Kalau sedap, maknanya nasi habis dah. Kalau ada lagi, makna tak sedap. Faham tak? Ni bahasa saya. Nasi lemak ni sedap tak? Tak sedap. Ada lagi? Satu hari, token nasi tu tanya saya, Ustaz, daging korban boleh simpan berapa hari? Saya kata kat dia, bergantung kepada peti air. Kalau peti air hak baru, daging korban tahan lama. Kalau peti air hak jenis kena tarik dengan getah, sendai dengan kerusi itu, dia tak tahan lama, tak boleh simpan lama. Dia tahu Ustaz layak buruk. Tak, bukan layak buruk. Kamu tanya boleh simpan berapa lama? Saya abang macam tu lah. Tak. Sekian-sekian. Faham. Buat tak faham sebenarnya. Daging korban ni kita simpan sampai nak mai tahun depan pula ni. Lah ni duk ada daging korban teh. Silakan. Habis tu yang kata tak boleh simpan lebih-lebih 3 hari. Awal Islam memang macam tu. Awal Islam daging korban tak banyak, orang banyak, Nabi tak bagi simpan lama. Tapi akhirnya daging korban dah banyak, simpan lama tak? Simpan. Kalau boleh lah, kalau susah jangan buat. Kalau boleh, macam tuan imam kampung mertua saya, tu imam tu bagus, hati pun dia bahagi 7. Faham? Tulang-tulang pun dia bahagi. Ya Allah, satu kali tu saya tengok depan mata saya, dia duk potong ekor lembu. Saya tak nak buat apa ekor lembu tu? Nak bagi 7 Ustaz. Ya Allah, orang duk bagi isi saja. Ustaz nak bagi sama. Hak dapat ekor lembu besar, dia dapat pendek. Hak dapat ekor lembu kecil, dia dapat panjang. Nampak tak kreatif dia?
Jadi jawapan dia hati-hati. Jangan sampai seekor lembu habis untuk dimasak. Nanti korban tak sah. Ni cara kreatif ni. Lembu ada 9 ekor. 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 berapa? Tak boleh nak kira. 9 kali 3 27. Kemudian 54 campur lagi lah. Campur lagi jadi 63. Dengar elok ni, jangan ada buat macam ni. Lah macam ni lah. Buat ibadat korban nak sembelih sekok lembu 7 nama. Settle tak 7 nama? Settle. Tapi lembu hak 3 ekor pertama tu nama dia lembu A. Sembelih lembu 3 ekor ni ada 21 nama. Faham tak? Sebenarnya lembu hak sembelih 9 ekor mau 63. Faham tak ni? Lembu sekok hak sembelih 21 nama tu depa bedak 63. Faham tak bedak 63? Tak faham, tak faham. Tak faham. Lembu hak 3 ekor tu lembu A. Nama dia lembu A. Sembelih kemudian dibahagi 63 tumpuk. Lembu 3 ekor tu patut bahagi 21 dapat kat 63 orang. Faham tak 63 orang? Faham tak ni? Faham tak ni? Jadi peserta korban pelik sikit ni. Lembu sembelih baru 3 ekor. Peserta korban dapat semua dah daging. Faham tak ni? Korban itu saya nak beritahu orang miskin dapat tak? Dapat tak? Tak dapat. Semua dapat kat peserta korban. Korban tu tak sah. Sebab peserta korban tak dapat langsung daging mentah. Lembu yang kedua, lembu yang bahagian kedua 3 ekor juga, sembelih 21 nama. Yang tu kesemuanya diberi kepada fakir miskin. 3 ekor hak kedua tu lembu B. Habis bagi ke orang miskin. Tuan lembu tak dapat langsung, sedekah kat orang kaya pun tak ada. Faham? Lembu yang ketiga, lembu besi, 3 ekor juga, hak tu semua buat kenduri. Faham tak? Nak bagi taunya, lembu yang disembelih yang bagi ke orang miskin perhabis, yang tu sah korban. Sebab ada juzuk lembu yang sampai kepada fakir miskin dan daging tu mentah. Yang jadi isu 3 ekor pertama orang miskin tak dapat langsung. 3 ekor yang kedua orang miskin dapat belaka. 3 ekor yang ketiga semua masak, buat gulai, buat sup, berbagai-bagai. Hak ni makan perhabis. Jawapan dia, lembu hak 6 ekor, 3 pertama, 3 terakhir orang miskin dapat tak? Tak dapat langsung. Korban kamu cacat. Jadi jangan duk pi kreatif macam tu. Jawapannya senang. Lembu tadi, daging itu kita bahagi 7. Serah satu bahagian tu kepada peserta korban. Dia kata, saya nak 1/3. Benda ni boleh tanya awal. Kamu nak korban ni ambil daging semua ke nak tinggal 1/3, 2/3? Dia abang, saya nak 1/3, baki tinggal, sedekahlah ke orang miskin dan orang kaya. Ataupun macam ni, 1 tumpuk saya nak 2/3. 1/3 kat orang miskin. Saya tinggal sini, saya tak kenal orang miskin. 2/3 saya ambil kat saya. 1/3 kat saya, 1/3 lagi saya nak bagi kat adik-beradik saya. Settle. Yang penting bagi orang miskin memang ada. Faham? Jangan pi tinggal turis semua buat kenduri, nanti korban kita tak sah. Dan saya nak beritahu, sangat susah sembelih korban kita buat sendiri, sangat susah. Pengalaman saya sendiri pengalaman buat korban. Saya dengan mak mentua saya buat korban, tempat saya tak beritahu.
Daripada waktu nak perebah, waktu nak sembelih sampai lapah saya ada, dan tolong angkat juga daging korban atas lori. Masa sembelih kita tak tahu lagi bahagian kita. Bila dah sampai tempat lepa nak bedak semua ni, saya pergi. Saya nak bahagian saya. Dapat sikit saja. Saya kata, awak sikit. Lembu besar, awak saya dapat sikit. Macam tu lah korban di sini. Jangan. Saya bayar 2 tumpuk. Takkan saya dapat sikit saja. Boleh buat makan sekali saja. Saya nak bahagian saya. Tak boleh buat macam tu. Kami sini memang buat macam ni. Saya tak peduli, saya nak bahagian saya. Saya nak 2 tumpuk sekok lembu, saya nak 1/7 2 kali. Saya nak. Bila saya tuntut macam tu, jadi bising tak? Bising. Saya pun bising, saya nak. Saya bayar duit semua, bukan saya bayar sikit. Akhirnya, ada orang campur tangan. Ketua besar sekali lah, dia kata, bagi semua. Kami tak pernah buat macam tu. Bagi semua, itu hak dia. Saya seronok dak buat balik daging korban belambak. 2 besen penuh dah, 2 besen. Syok tak? Puas hati. Peserta lain dapat sikit sebab lepas serah kepada pihak urustia, hampa bagi ke orang miskin, hampa buat kenduri. Aku ambil bahagian aku saja nak buat makan. Saya buat balik semua. Dalam hati puas tak? Puas hati dapat banyak. Puas. Nak abang ni, balik rumah saya duk fikir. Tanya isteri, kilo siapa ada kilo? Pergi cari kilo pula, dapat kilo abang Ipak. Plastik ada tak? Tak ada. Pergi cari pula plastik kat pekan. 2 plastik, 1 biru, 1 merah. Sebab apa kalau tak sama? Hamak mentua dengan saya tak mau campur. Akhirnya potong timbang. Isteri duk tengok saya dah buat kerja. Buh lantung oring, buh ikan tu, tuang air tu, buh lang kereta. Ayak daging meleleh kena kereta, busuk habis kereta. Tapi yang saya syoknya, saya boleh bagi daging korban kat orang miskin, saya bagi kat dia daging korban saya. Puas hati tak? Puas hati sampai ke petang, baru habis daging. Allah, isteri tanya saya, nak buat lagi tak lain kali sendiri? Saya tak mau dah. Awak tahu hak syoknya awak naik kereta kecil anak saya tu, nak pergi hantar ikon rosak, punya panas, pergi rumah sorang, jenuh nak bagi. Kalau saya tinggal dekat masjid, saya dapat pahala tak? Lepas bagi ke orang miskin juga, tapi lepas bagi daging saya, daging siapa saya tak tahu. Jadi jawapannya, kalau buat sendiri memang susah. Nak bagi senang, tinggal. Tapi jaga-jaga jangan kuih. Sekok lembu, perhabis di situ, jangan campur dengan lembu-lembu yang lain. Saya nak buka peluang kot tuan-tuan, ada soalan untuk sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lah. Okey. Siapa tanya boleh balik awal. Satu lagi nak habaq. Tuan-tuan kaya ke miskin? Kaya ke miskin? Orang kaya, kita nak bagi daging korban kita pun segan kat dia. Faham tak? Tak faham. Ni dengar cerita aku tak faham ni. Lelaki ini dia tak berapa nak cerdik. Faham? Orang kaya ni pergi habaq dekat tuan kedai perbaik loceng ni, encik, rumah saya loceng rumah rosak. Hantarlah pekerja pergi baiki loceng rumah. Faham tak? Tuan kedai perbaik loceng rumah ni, dia abang kat pekerja dia, hampir rumah sekian, hampir perbaik loceng. Dia pergi rumah tu, dia tekan loceng, nak panggil tomah keluar. Boleh faham tak ni? Orang tuan rumah tu, dia main abang-abang atas loceng rosak. Kita pergi tekan loceng, bunyi tak dalam? Bunyi dalam tak bunyi? Akhirnya balik awak, saya tekan dah loceng, tomah tak keluar. Astaghfirullahalazim. Dia main abang kata loceng rosak. Hendak pergi tekan loceng, nunggu mana? Ni nak abang.
Ada tak orang kaya kita nak pergi dengan korban kita malu kat dia sebab dia kaya sangat? Ada tak? Ada tak yang dapat dengan korban dia seronok, dia masak sikit-sikit dia buat sup bagi anak makan banyak hari? Ada tak? Orang yang dapat daging korban tak bagi kat dia pun tak apa, belanja rumah cukup, daging korban dia tak boleh jual sebab pendapatan dia mencukupi. Adapun orang yang miskin dapat daging korban dia boleh jual sebab daging korban yang dia dapat itu daging korban dapat kat dia berubah hukum jadi daging dia. Faham? Kalau dia buat daging korban bihun sup dia menega, silakan. Dan jangan sakit kepala, daging korban mungkin berpindah pergi negeri lain. Orang duduk dekat Tasik Gelogok sempadan tak dengan Padang Serai? Sempadan tak? Selama Perak ada tak selama Kedah? Ada tak? Dulu saya cerita saya lah, mak mentua bela ikan tilapia, nak kena beli pukat supaya burung tak makan ikan. Saya duduk di Sungai Tengah, pi cari pukat ikan ni, saya mai kok Kulim, pi kok Junjung, pi kok Sungai Bakak, pederah pi sampai atas, pi noh. Sampai pi cari pukat ikan, tempat orang tangkap ikan. Balik macam tu juga, sampai rumah ibu tanya, beli pukat ikan ni di mana? Saya kata dekat Parit Buntak. Pi kok mana? Pi kok Kulim. Astaghfirullahalazim, awak tak tanya. Parit Buntak tu kalau pi kok Lubuk Buntak sat saja sampai, pi jalan kok jauh apa? Faham tak? Saya tak tahu, saya tak reti. Sama lah juga hukum di sini. Bila kita duduk berdekatan, kadang-kadang pak mentua kita selama Perak, kita selama Kedah. Depa tahu tak kita buat ibadat korban? Tahu. Kita nak bagi kat lepa, kadang-kadang duk bising. Daging korban Kedah tak boleh masuk kat Perak. Daging korban Padang Serai tak boleh masuk Tasik Gelogok. Jawapan dia, tak jadi isu. Sekiranya yang buat korban dia pesan, daging korban saya untuk Padang Serai saja, tak boleh masuk Tasik Gelogok. Adakah kita perinci sampai macam tu? Adakah? Ada wakil korban ni untuk penduduk Ponsu 1000 saja, tempat lain tak boleh? Ada apa tu? Tak ada, bagi kat siapa sahaja. Okey nah, kalau tuan-tuan buat ibadat korban, tumpuk semua dah cukup kecuali satu. Faham tak satu? 6 nama ada, satu tumpuk tak ada. Tak ada orang. Barangkali tuan-tuan ambil, tahu tak, kadang-kadang ada non-Muslim yang mereka ni dengan agama kita dekat, baik dengan kita. Dia kata saya nak masuk dalam korban ni boleh? Kita kata nama kamu masuk sebagai dapat daging. Korban 6 tumpuk, satu tumpuk dapat kat kamu, bukan daging korban tu daging kamu. Faham tak? Faham? Sembelih korban tu satu tumpuk lembu kan, bukan korban. Sebut 6 nama, satu nama tak ada. Hak yang tak Islam tu nama dia tak ada, bagi kat dia daging korban. Ada orang faham non Muslim boleh masuk ke benda, dia pi bayar satu tumpuk sahaja, silakan. Jangan keliru yang tu nah, dia pi bayar, tak ada masalah apa-apa. Jangan buat korban atas nama dia. Dia bayar nak menyempurnakan satu tumpuk lagi. Dia dapat daging, daging tu daging, bukan daging korban. Bagi clear yang tu. Dan lagi satu nak pesan, daging korban tadi yang dapat kat dia, itu ikut dia lah nak makan, nak masak apa, silakan. Silakan, boleh. Dan saya dengar juga tadi, ni semua benda-benda penin. Akikah dengan korban tak boleh bercampur. Kalau bercampur tak sah. Tuan-tuan nak buat tak? Ada lembu korban campur dengan akikah? Ada buat tak? Ada. Jawapan dia, itu mazhab Hanafi, tak sah. Dia korban dengan akikah tak boleh campur. Kita mazhab apa? Syafi'i. Korban dengan akikah boleh bercampur, tak salah apa pun. Cuma kita buat macam ni lah. Hak bercampur tu duduk kat sekok lembu saja.
Korban, ada sekok tu tak habis, ada orang nak masuk buat kekah, silakan, tak jadi salah apa-apa. Dan ingat korban untuk ayah yang mati tak boleh buat, melainkan dia ada wasiat, dia wasiat korban buat. Itu mazhab kita, korban orang mati kena ada wasiat. Sekiranya ayah tak wasiat, kita nak buat juga, buat macam mana? Buat korban atas nama kita. Sebelum kita sembelih, niat pahala untuk roh, untuk si mati ayah kita. Macam tu saja yang kita boleh buat. Saya buka peluang untuk soal jawab. Tuan-tuan tak tanya, saya tanya saya jawab. Itu paling senang sekali lah. Tak ada rekod no. Tuan-tuan duk tengok jam, sagi telajak masa, salah SOP pula. Dekat tu dululah. Dekat tu tak ada soalan pada dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.